Sains bersama Cikgu Arini, guru sains anda. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat-sihat ya. Okey, kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Dengan standard kandungan pelajaran kita pada hari ini ialah kemahiran proses sains. Standard pembelajaran kita pula ialah mengawal pemboleh ubah. Kita belajar mengawal pemboleh ubah bahagian 2, part 2, iaitu kita tumpukan kepada cara hendak menulis pemboleh ubah. Bagaimana kita nak menulis pemboleh ubah? Jom sama-sama kita lihat cara menulis pemboleh ubah. Okey, cara menulis pemboleh ubah pula. Dia ada cara sendiri. Apa yang diubah? PM. Pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang kita ubah? Apa yang diukur? PB. Pemboleh ubah bergerak balas. Kita nak ukur hasil eksperimen. Apa yang disamakan? PML. Pemboleh ubah dimalarkan. Mesti ditulis dengan cara yang betul. Menulis pemboleh ubah mesti ditulis dengan cara yang betul. Iaitu mesti ada parameter dan objek. Apa itu parameter? Apa itu objek? Jom kita tengok contoh di bawah. Parameter, objek, dan ini adalah pemboleh ubah. Saiz adalah parameter. Bekas adalah objek. Jadi, pemboleh ubahnya adalah saiz bekas. Jenis adalah parameter. Kain adalah objek. Jadi, jenis kain adalah pemboleh ubah. Isi padu adalah parameter. Air adalah objek. Jadi, pemboleh ubahnya ialah isi padu air. Tempoh masa adalah parameter. Ais adalah objek. Melebur adalah cerita. Jadi, pemboleh ubahnya adalah tempoh masa ais melebur. Okey, macam mana? Sudah nampak sikit apa itu parameter? Okey, cikgu akan terangkan lagi macam mana untuk mendapatkan parameter. Apa itu parameter? Parameter bagi apa yang diubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi. Ciri-ciri yang diubah tentang objek itu diubah. Okey, ciri-ciri apa yang diubah tentang objek itu adalah parameter dia bagi pemboleh ubah dimanipulasi. Manakala bagi pemboleh ubah bergerak balas pula ialah apa yang diukur.
hasil eksperimen. Cari ciri-ciri kesan perubahan yang hendak diukur tentang objek itu. Okey. Apa yang disamakan iaitu pemboleh ubah dimalarkan. Mesti cari juga ciri-ciri yang kita samakan tentang objek itu, tetapi selain dari yang diukur dan diubah. Ingat, dalam pemboleh ubah dimanipulasi hanya ada satu sahaja dalam setiap eksperimen. Begitu juga dengan pemboleh ubah bergerak balas, hanya ada satu ataupun dua perkara yang diperhatikan. Manakala pemboleh ubah yang dimalarkan iaitu yang kita samakan dalam satu eksperimen ada banyak. Okey, setiap pemboleh ubah mesti ada parameter dan objek. Wajib ada. Kalau tidak ada parameter, salah. Kalau tidak ada objek, salah. Kalau ada salah satu, salah. Mesti ada kedua-dua sekali, iaitu parameter dan objek. Contoh, isi padu adalah parameter, objeknya adalah air. Ada masa perlu ditambah cerita. Parameter dan objek wajib dan tambah cerita. Cerita ni kadang-kadang perlu ditambah dan kadang-kadang tidak perlu ditambah mengikut kesesuaian. Tetapi parameter dan objek adalah wajib. Parameter dan objek wajib ada. Cerita bila perlu sahaja. Contoh, masa adalah parameter, air adalah objek. Jadi kalau kita jawab masa air, ayat kita tergantung. Masa air apa? Jadi kita kena tambah cerita, iaitu masa air mendidih. Cerita ada masa perlu ditambah dan ada masa tidak perlu ditambah. Ingat, tetapi parameter dan objek adalah wajib ada semasa menulis pemboleh ubah. Jelas? Parameter dan objek wajib ada. Kalau tidak ada, salah. Seterusnya, kita akan lihat contoh parameter bagi beberapa objek dalam video akan datang, iaitu dalam bahagian 2B ataupun part 2B. Okey, video itu akan menyusul selepas ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.